Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu lil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam, diberikan kita kekuatan, diberikan kita kesihatan untuk meneruskan kehidupan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin, dengan kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk meneruskan kehidupan dalam melakukan ibadah, iaitu diperkuatkan akidahnya, diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah, tidak kira ibadah apa sekalipun, tetapi atas seseorang itu melakukan dengan kesungguhan, dengan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesinambungan pada bulan yang lalu, kita masuk kepada muka surat 185, iaitu penerangan tentang hukum, iaitu melafazkan niat, daripada yang dipanggilkan at-talaffuz bin an-niyah. At-talaffuz bin an-niyah iaitu tentang hukum-hukum melafazkan niat. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa iaitu sunat melafazkan niat pada semua ibadah kerana kias. Maksudnya semua ibadah kerana kias kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertalaffuz ketika mengerjakan haji dan umrah, berpuasa dan berkorban, seperti di dalam hadis-hadis di bawah, iaitu kias adalah salah satu cara para ulama Syafi'iyah mengisbatkan hukum, iaitu menetapkan hukum. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajjan. Dan Anas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam Tuhfah bahawa usalli ini dikiaskan kepada haji. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ya Aisyah hal indakum syai'? Qala fa qultu ya Rasulullah ma indana syai'un. Qala sallallahu alaihi wasallam fa inni shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku Aisyah, pada suatu hari, wahai Aisyah, adakah ada apa-apa di sisi kamu untuk dimakan? Aisyah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tidak ada apa-apa di sisi kami. Sesuatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika begitu maka aku berpuasa. Ini berkenaan tentang puasa. Tadi berkenaan tentang apa? Tentang umrah dan haji. Ini maknanya tu, tuan-tuan.
Bila mana kita melihat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini berkenaan tentang talaffuz, iaitu berlafaz, iaitu niat, maknanya berlafaz. Dan yang ketiganya diriwayatkan dari Jabir berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'Aidal Adha falamma sarafa utiya bikabshin fazbahahu wa qala sallallahu alaihi wasallam bismillah Allahu akbar Allahumma anni wa amman lam yudahhi min ummati." Aku pernah sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya kurban, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling, dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seekor biri-biri, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dan berkata dengan nama Allah, Allah Maha Besar, "Ya Allah, inilah korban daripadaku dan untuk mereka yang tidak berkorban dari umatku." Maka tadi ibadah haji tentang lafaz. Yang keduanya tentang apa? Iaitu tentang berpuasa. Dan yang ketiganya kita melihat iaitu tentang apa? Ibadah korban tersebut, iaitu tentang lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seterusnya di dalam ibarat kitab Fath Al-Mu'in, wasanna nutqu bimanwi qabla takbiri liyusa'ida lisanul qalba wa khurujan min khilafin man aujabah. Dan disunatkan melafazkan niat bagi orang yang berniat sebelum takbiratul ihram, untuk lidah dapat menolong hati di samping ia sebagai jalan keluar dari khilaf para ulama yang mewajibkan melafazkannya. Maka disebutkan di dalam kitab di dalam Al-Mu'tamad, wa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajza'a zalik wa la yashtaritu tahrikul lisani biha walakin yandibu nutqu bil manwi liyusa'ida lisanul qalba wa li annahu ab'ada anil waswas. Dan sekiranya seseorang dengan hatinya tidak dengan lidahnya, termasuklah sahlah perkara itu, dan tidaklah diisyaratkan menggerakkan lidah untuk berniat, akan tetapi sunat melafazkan niat itu oleh orang yang berniat untuk lidah boleh menolong hati, dan kerana ia melafazkan niat boleh menjauhkan was-was, maknanya boleh menjauhkan. Dia kata, maknanya di sini dikatakan iaitu boleh membantu hati kita untuk sampai kepada niat kita. Lafaz, yang ini maksud lafaz. Lafaz adalah iaitu sunat. Sebab itu di dalam risalah ketetapan Majlis Muzakarah Ulama se-Malaysia ni, di mana di kepala batas disebutkan bahawa membaca usolli adalah sunat. Ini di antara sunat hayat, seperti yang disebutkan di dalam An-Nihayah Al-Muhazzab Al-Mughni Tuhfa. Majlis Muzakarah Ulama tersebut menyimpulkan, iaitu lillah, sebab itu menjadi sunat kerana pertama boleh menolong hati, yang kedua untuk menghindar daripada was-was. Kita sebut usolli. Sebab itu kadang-kadang ada orang ni, dia boleh pada dia terus Allahu Akbar, dia tak sebut usolli. Sah, tetap sah. Maknanya tetap sah hukumnya. Kalau contoh mereka ni dikatakan dalam keadaan solat sunat, contoh kebiasaannya berlaku macam tu, dia tak sebut dah usolli apa semua, dia terus angkat, dia terus takbiratul ihram. Ni berlaku. Ada seorang haji ni kata, "Ustaz, saya confuse." Saya confuse, Ustaz. Tengok-tengok dia solat, bila masa dia sebut lafaz, bila masa dia sebut. Maknanya yang paling pentingnya adalah iaitu niat. Niat seseorang itu, iaitu niat ketika mana? Ketika takbiratul ihram. Sebab tu disebutkan
bila mana disebutkan aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir. Muftatihatun bitakbir, iaitu dimulakan dengan aqwal, setiap perkataan, setiap perbuatan, dan dimulakan dengan takbir. Dimulakan dengan takbiratul ihram, maknanya dengan disertakan dengan niat sekali. Sebab itu dalam keadaan kita mana takbiratul ihram dan dimulakan dengan niat, mana berserta dengan niat tadi, perlunya ada apa, iaitu qasad. Adanya qasad, adanya ta'arud, dan adanya ta'yin di sini. Maknanya ketiga-tiga tersebut wajib. Mana wajib ketiga-tiga tersebut sahaja aku. Solat contohnya, solat fardu. Ni, solat fardu subuh. Tu maknanya itu yang paling penting. Itu yang wajib. Kadang-kadang ada orang panjang sangat tak sampai. Yalah, panjang memang betul. Saja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Saja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ialah panjang. Kadang-kadang ada orang yang tak sampai. Sebab itu dia berulang-ulang kali. Allahu Akbar. Panjang tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia tak sampai lagi. Ulang lagi tuan-tuan. Sampai Allah dia berulang-ulang kali. Itu maknanya timbulnya perasaan hatinya, iaitu perasaan was-was. Ni yang kita, maknanya itu yang ditakuti. Sebab itu ambil saja, iaitu apa dia? Qasad, ta'arud dan ta'yin. Selesai. Saja aku solat fardu subuh. Okey, sampai situ nokta tuan-tuan. Selebihnya sampai maka 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu yang barulah yang perkara-perkara yang sunat. Maka kalau contoh dia tak sebut perkara yang sunat, contoh dalam hati, bukan sebut. Maknanya di dalam hati tersebut boleh tak boleh, maka selesai. Selesai. Maka sahlah akan solatnya. Maka sebab itulah, iaitu hendaklah yang selebihnya adalah perkara yang sunat. Sebab itu tadi kita membicarakan tentang apa? Tentang lafaz tadi, supaya boleh membantu hati untuk menyampaikan apa, iaitu untuk menyampaikan apa yang kita niatkan. Dan yang ketiganya, untuk memelihara daripada pendapat, iaitu qaul yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib, lafaz itu wajib. Ada pendapat-pendapat yang lain. Dan kias kepada niat haji dan umrah, berpuasa dan berkorban. Maka sunat juga bagi imam untuk menyaringkan suara ketika melafazkan takbiratul ihram agar diketahui oleh makmum. Maknanya nyaring ni sunat. Dikuatkan, maknanya dikuatkan suaranya dengan kuat supaya makmum yang lain dapat mendengar. Baik, kita lihat apa kata pendapat-pendapat mazhab yang lain. Mazhab Hambali dikata apa? Sunat seperti yang disebutkan di dalam Kashf al-Qina dan Mad al-Iqna. Wa muhalluhal qalbu wujuban wal lisanu istihbaban, dan tempatnya di hati iaitu wajib, dan di lidah ialah sunat. Nampak pendapat daripada Imam Hambali dikata apa? Wajib di hati, iaitu niatnya wajib. Lidah adalah perkara yang sunat. Dan seterusnya mazhab Maliki dikata apa? Hukum melafazkan niat bagi orang yang tidak was-was, hukumnya khilaf aula, tetapi sunat bagi yang was-was. Ini pendapat daripada mazhab Maliki. Di dalam syarh ad-Dardi ala Mat al-Khalil disebutkan wa lafzuhu ayyi talaffuzul musalli bima yu'idu
niyyata kana yaqulu nawaitu fardaz zuhri mathalan wasi'un ayyi jaizun bimakna khilaful aula. Dan lafaznya iaitu orang yang sembayang melafazkan dengan apa yang membawa kepada niat. Seperti dia melafazkan, aku berniat sembayang zuhur umpamanya, ia adalah dibenarkan. Ia boleh dengan makna khilaf aula. Dan di dalam hasyiahnya beliau berkata, wa yustasna minhul muwaswisu fa innahu yustahabbu lahu talaffuzu bima yufidun niyyah liyazhaba anhu labasu kama fil muwafi. Dan dikecualikan daripadanya orang yang was-was, maka bahawasanya sunat dia bertalaffuz dengan apa yang membawa kepada niat untuk menghilangkan was-was, iaitu campur aduk dalam hatinya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Mawaqi'. Maknanya mazhab Maliki pun mengatakan bahawa apa? Iaitu bahawa talaffuz adalah sunat. Begitu juga mazhab Hambali tadi. Baik, kita lihat apa yang disebutkan lagi oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata apa? Melafazkan niat itu adalah bid'ah. Bid'ah, apa maksud bid'ah? Yang baharu. Dan dipandang baik, iaitu istihsan, mana benda yang baik. Untuk menolak was-was perkataan bid'ah di sini maksudnya bid'ah masnunah, bid'ah yang sunat, bukan bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Maknanya itu adalah bid'ah yang sunat, masnunah dipanggil. Maka ini pendapat Imam Hanafi adalah bid'ah masnunah. Maka di dalam kitabnya wattalaffuz indal iradati biha mustahabun wa huwal mukhtar, dan bertalaffuz ketika mahu mengerjakan sembahyang sunat, dan ialah pendapat yang terpilih. Dan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah disebutkan yusannu an yatalaffuza bilisani bin niyyah ka'anna yaqula bilisanihi usalli fardaz zuhri masalan li'anna fi zalika tanbihal qalbi wa hadzal hukmu muttafaqun ilaih. Inda Syafi'iyah wal Hanabila al Malikiyah wal Hanafiyah qalu inna talaffuza bin niyyah laysa mashru'an fi shalah illa idza kana al musalla muwaswasan ala anna al Malikiyah qalu inna talaffuza bin niyyati khilaful aula li ghairil muwaswisu wa yandabu lil muwaswisul Hanafiyah qalu inna talaffuza bin niyyah bid'atun wa yustahsanu bi daf'il waswasah. Disunatkan untuk melafazkan dengan lidahnya akan niat seperti dia mengucap dengan lidahnya usalli fardaz zuhri contohnya. Kerana pada yang sedemikian itu peringatan bagi hati, dan hukum ini disepakati atas di sisi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Bagi ulama Malikiyah dan Hanafiyah, mereka berkata sesungguhnya melafazkan niat tidak disyariatkan pada sembahyang, melainkan apabila adalah musalli itu orang yang bersifat was-was. Ulama Malikiyah berkata melafazkan niat khilaf aula bagi orang yang tidak was-was, dan sunat bagi yang was-was. Ulama Hanafiyah berkata melafazkan niat adalah bid'ah dan disunatkan untuk mengelakkan was-was. Perkataan bid'ah dalam nas kitab di atas bermaksud bid'ah masnunah, bid'ah yang disunatkan, bukan bid'ah dalalah, kerana telah sabit daripada nukul, nuhush dan qawaid bahawa bid'ah dalalah adalah sesat. Benarlah, mana bid'ah dalalah adalah sesat, seperti mana muslimin muslimat pernah dengar kan, ad-dalalatu finnar kan. Al-bid'atu ad-dalalah, ad-dalalatu finnar, dia kata bahawa bid'ah itu adalah dia kata ad-dalalah, bid'ah itu adalah sesat. Sesat itu adalah di dalam api neraka. Tetapi tuan-tuan,
Tetapi sebab itulah yang bila mana kita melihat di manakah tempat yang sebenar-benarnya disebutkan tentang ad-dhalalah tersebut, maka di sini, sebab itu disebutkan di sini ini adalah bid'ah masnunah, bid'ah yang disunatkan. Sebab itu kalau contoh kita melihat seseorang itu yang tidak melafazkan, maka ia tak dapatlah pahala apa, iaitu sunat hayat tersebut. Sunat hayat iaitu bagi membantu akan hatinya ketika ia nak meniatkan. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia kata ustaz, daripada rumah pun dah boleh niat. Daripada rumah pun dah boleh niat, sampai saja kita angkat tangan sudah. Angkat tangan sudah. Maknanya di sini tuan-tuan, adakah ia membantu? Kadang-kadang bila mana kita berjalan sendiri kan, kita niat, contoh dia kata niat daripada rumah sampai di jalan tuan-tuan, tengok kiri kanan dia dah mengganggu hati dia. Tu ada. Dia kata gangguan atas hatinya. Bila mana gangguan atas hatinya tuan-tuan, mana sampai tak niat dia, maknanya ketika dalam takbiratul. Sebab itu kita perlu fahami apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, iaitu sesungguhnya dengan amal itu berserta dengan niat. Mana amal kita buat, kita niat. Tu maksudnya. Kita buat, kita niat. Maknanya kita bersedia ketika itu. Ketika kita dalam keadaan takbiratul ihram, dalam keadaan kita berdiri itu dah bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, sebab itu bila mana kita berdiri, bila mana kita dah takbiratul ihram, dah bersedia ketika itu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini paling penting. Sebab itu tak perlulah dia kata niat daripada rumah dah sampai, macam-macam perangai manusia ni tuan-tuan. Sebab itu nak kita ni memudahkan, yang mana ulama-ulama di kalangan mazhab nak memudahkan kepada manusia ini untuk benar-benar nak mendatangkan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak adalah dikatakan tanpa timbulnya was-was tadi, dalam perasaan was-was. Sebab itu dengan membantu lafaz tadi, membantu lafaz dengan lafaz tersebut usalli kita, maka ia dapat membantu apa, iaitu dapat membantu niat kita untuk menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa hudur al-qalbi, iaitu hadir di dalam hati. Maknanya dah bersedia, barulah hadir di dalam hati. Bukan waktu kita nak berjalan-jalan daripada rumah sampai sini terus kita tak payah dia kata niat terus takbiratul ihram, maka tidak boleh. Sebab itu innamal a'malu bin niyyat, iaitu amalan berserta dengan niat. Baik. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka lafaz niat ini bukan mahiyah. Apa maksud mahiyah ni? Solat. Maksudnya bukanlah ia hakikat diri ibadah. Maksudnya itu adalah lafaz adalah apa? Sunat. Maka bukan ia hakikat diri ibadah. Contohnya badan kita ni tuan-tuan. Badan kita, baju kita pakai ni hakikat ke bukan? Bukan. Hakikat sebenarnya adalah badan kita. Ni maksudnya. Ni hakikat tu dipanggil mahiyah. Badan kita adalah mahiyah. Pakaian kita bukan mahiyah. Ni contohnya kan. Kita pakai jubah, kita pakai baju Melayu. Itu bukan mahiyah. Maksud mahiyah adalah badan. Badan kita itu yang sebenar-benarnya. Maka lafaz niat umpamanya usalli, bukanlah mahiyah, diri sembahyang itu sendiri. Begitu juga lafaz niat. Lafaz niat puasa dengan nawaitu sauma ghadin, bukanlah mahiyah puasa. Lafaz niat haji nawaitul hajja, bukan mahiyah haji. Dan
Lafaz niat uduk, nawaitul uduk, bukanlah mahiyah uduk. Semuanya bukan hakikat diri ibadat itu sendiri. Maka lafaz niat tidak sedikit pun mengurang atau melebihkan mahiyah hakikat diri ibadah yang diniatkan. Maknanya tak mengurangkan. Maknanya maksudnya di sini tidak mengurangkan apa yang ia lakukan, ataupun dikata tidak membatalkan akan solatnya, tidak membatalkan akan puasanya. Tetapi iaitu niat tersebut. Tersebut perbezaan. Kita perlu fahami bahawa lafaz niat. Lafaz niat. Lafaz tu yang kita sebut bahasa Arab tu. Usalli tu adalah lafaz. Niat ni duk dalam hati, qalbun, di dalam hati kita. Usaha sahaja aku solat, sahaja aku berpuasa esok hari. Ni contohnya kan. Sebagaimana yang diketahui, mahiyah solat sembahyang itu ialah apa dia? Aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbiri wa muhtatimatun bit taslimi bi syara'iti mahsusah. Beberapa rukun qauli sebutan dan beberapa rukun fi'li perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Maksudnya di sini adanya syarat-syarat, adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini tuan-tuan, sebab itu di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah ditambah dengan perkataan ghaliban, perkataan kebiasaan. Maksudnya aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbiri wa muhtatimatun bit taslimi ghaliban. Dia kata apa? Maksudnya beberapa rukun qauli sebutan dan beberapa rukun fi'li perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam pada kebiasaan. Kenapa disebutkan ghaliban? Kenapa dikatakan sebagai apa? Iaitu sebagai kebiasaan. Maka perkataan-perkataan ghaliban ditambah pada ta'rif di atas kerana terdapat solat yang didirikan bukan dalam keadaan biasa. Solat apa tuan-tuan? Bukan dalam keadaan biasa. Kita solat ni biasa. Ni teka-teki ni tuan-tuan. Pagi-pagi ada teka-teki. Okey, baik. Contohnya apa? Iaitu dia ada aqwalun tetapi tak ada af'alun. Dia tidak ada perbuatan. Dia ada aqwal saja. Dia ada perkataan tapi tidak ada apa? Af'al, tidak ada perbuatan. Solat apa tuan-tuan? Cuba teka-teki hari ni. Teka-teki pagi ni tuan-tuan. Agak-agak solat apa? Dia ada hanya perkataan saja, tapi tidak ada perbuatan. Solat apa agak? Solat jenazah. Betul. Solat jenazah. Itu solat jenazah. Lepas tu selain tu solat apa lagi ada? Ya, baik. Solat jenazah, solat orang yang diikat badannya, ataupun solat orang yang sakit hanya mampu berada dalam hati. Dia tak boleh nak bergerak, tuan-tuan. Orang sakit. Ni orang iaitu mungkin dengan hatinya, mungkin dengan dikatakan dalam dengan hatinya. Dan ada juga, sebab itu ulama kata apa tadi, iaitu ghaliban, bukan pada kebiasaan. Dia jarang berlaku. Dan ada juga iaitu solat maknanya dia tak ada aqwal, tetapi dia ada af'al. Dia tidak ada, maknanya tidak ada perkataan, tetapi dia ada af'al, dia ada perbuatan. Solat apa? Solat apa? Maknanya dia tidak ada. Sebab tu dia kata tidak ada aqwalun, tidak ada perkataan, tetapi ada perbuatan pula. Ni solat orang yang bisu. Ni solat orang yang bisu. Dia tak boleh, maknanya tidak ada aqwal, tidak ada aqwalun,
Tidak ada perkataan-perkataan, tetapi adanya perbuatan. Dan yang ketiganya, kedua-duanya tak ada. Kedua-duanya tak ada. Aqwal tak ada, af'al pun tak ada. Maka tidak ada perkataan, tidak ada perbuatan. Tetapi solatnya tetap sah. Maksudnya solat orang yang bisu diikat badannya. Solat orang yang bisu diikat badannya. Maka inilah ketiga-tiga tadi tetap sah solatnya disebabkan iaitu sebab perkara-perkara yang tertentu. Maka di sini muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka lidah membantu hati untuk lebih tawajuh, menumpukan perhatian. Sebab itu dikatakan nak menumpukan perhatian dan lebih khusyuk melaksanakan solat. Yalah, kalau contoh tanpa lafaz tadi tuan-tuan, belum tentu. Sebab itu walaupun perkara itu sunat, kita cuba buat juga supaya nak mendatangkan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan bantu, dikata. Baik, sebab itu dikatakan di sini bantu membantu atau tolong menolong. Termasuk di bawah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa. Perumpamaannya apa? Disebutkan sini iaitu menghitung sesuatu umpamanya menghitung buah-buahan. Buah-buahan yang ada di dalam bakul dengan lidah dan menyebut akan dapat membantu hati dan fikiran untuk mengingat berapa buah yang sudah dihitung. Jika hanya menghitung dengan hati tanpa menyebutnya di lidah, ia akan menyukarkan hati untuk lebih konsentrasi mengingatkan berapa buah yang sudah dihitung. Begitulah faedahnya jika niat itu dilafazkan, disebut. Lafaz kata-kata itu akan terakam di dalam hati dan akan menolong hati ketika baru memulakan solat. Begitulah tuan-tuan. Kalau contoh orang yang kerja kira duit ni tuan-tuan, sekarang pakai mesin, orang kira duit, kita boleh ganggu tak tuan-tuan? Dia kata 1, 2 duduk dalam mulut ni, cuba kita kacau dia, apa kerja? Ganggu. Ni lagilah kalau contoh duit RM1, pasal tak? Duit RM1 dia kira satu. Kau ni kacau, lupa ulang balik tuan-tuan. Ulang balik, dia sebut tu nak masuk duduk dalam hati ni. Dia sebut lafaz tadi, dia nak masukkan dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadang dia nak fokus. Dia nak lebih fokus. Cuba ganggu. Mulalah. Tak kira lah dia kerja macam mana pun, dia hebat macam mana pun tuan-tuan. Orang bank lagi tuan-tuan. Dia orang bank. Dia kat Masjid Alam macam tu juga. Ada seorang ni, orang kerja bank. Sampai kita bercakap dengan dia pun, dia buat tak tahu je. Mulut dia kira. Itu yang paling penting. Dia nak kena kira tu, kena fokus. Lafaz dengan niat. Barulah masuk dalam hati. Umpama sebegitu juga ketika kita lafaz. Lafaz nak menyampaikan ke dalam hati kita supaya nak datangnya kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan baik dicatat sebagai kebaikan, maka melafazkan niat juga termasuk di dalam amalan lidah. Melafazkan niat adalah melafazkan sesuatu yang baik dan akan dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid" dalam surah Qaf ayat 18. Tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat raqib yang menulis amal kebajikan dan malaikat atid yang menulis amal kejahatan. Maka inilah yang dikatakan perkara-perkara walaupun perkara sunat, datangnya ganjaran-ganjaran pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya tuan-tuan, yang terakhir sekali
iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya perbuatan sahaja tetapi juga perkataan. Menurut sebahagian ulama Islam, iaitu sebahagian umat Islam, melafazkan niat itu haram atau bid'ah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak melafazkannya. Berdasarkan hadis tersebut, nampaknya mereka keliru ataupun salah. Kerana walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan niat, itu tidak menunjukkan haramnya melafazkan niat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu usul fiqh dan seperti juga yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Syed Abdullah bin Syekh Siddiq Al-Ghumari. Bagaimanapun sunnah ibadah dalam Islam itu tidak hanya diambil dari perbuatan sahaja. Sunnah ibadah dalam Islam tidak hanya diambil dari perbuatan saja tetapi juga dari perkataan. Perkataan dalam hubungannya dengan niat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mutlak dan bukan muhayya, iaitu muqayyad, terbatas. Dalil itu juga dapat digunakan untuk menetapkan adanya jar, menguatkan melafazkan niat. Oleh itu, renungkanlah semoga Allah memberikan hidayahnya kepadanya. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz. Sebab itu contoh kita ni tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang berniat untuk apa, iaitu untuk melakukan solat sunat hajat. Contoh hajat, dia kata buat apa nak susah-susah, hajat pun dah cukup dah, kita dah berhajat, doa kan. Tetapi perlu diingat bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa tuan-tuan? Rasulullah bila mana bertemu dengan sahabat ketika itu. Bila mana bertemu dengan sahabat-sahabat yang lainnya, dia tanya kepada sahabat, apa yang kamu hajati? Aku berhajat sekian. Rasulullah kata, dirikanlah solat sunat. Apa maksud di sini? Sunat apa yang dirikanlah solat 2 rakaat solat sunat. Maka inilah di antara dalil-dalil hujah-hujah menyebutkan bahawa adanya solat sunat hajat. Maka tuan-tuan, bila mana kita berbalik tentang lafaz, dikatakan tentang lafaz niat kita, tentang bagi membantu hati kita supaya kita ini iaitu dalam keadaan maknanya nak membantu, nak menghadirkan diri, iaitu dia menghadirkan di dalam hati kita. Bagaimana dikatakan keadaan tersebut? Sebab itu dikatakan di antara sunnah-sunnah. Ada orang kata apa? Haram. Ada orang kata bid'ah. Maka tidak boleh seseorang itu nak menetapkan perkara-perkara tersebut haram. Sebab itu kita berdasarkan kepada hadis-hadis yang disebutkan pada awal tadi tentang ibadah korbannya, tentang haji dan umrahnya, tentang puasanya. Maka semuanya itu adalah lafaz. Lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, begitu jugalah ada orang yang mengatakan bahawa bacaan tahlil tu kan ad-dalalah, dalalah. Maka tuan-tuan, memanglah kalau contoh kita melihat tidak ada nas-nas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan tahlil tersebut. Tetapi bijak dan pandainya ulama-ulama kan, Rasulullah tak buat perkara tersebut. Tahlil itu tidak ada buat. Tapi kita tengok bacaan tersebut. Tenang kita lihat apa yang dilakukan oleh masyarakat. Benda tu bagus tidak? Sebab itu dia kata bagus ataupun tidak bagus. Tidak membawa masalah pun. Tidak membawa kepada melanggar perkara-perkara syariat. Maka tuan-tuan, kita lihat apa yang dilakukan oleh masyarakat Islam itu sendiri, terutama di Malaysia ni. Kita lihat dia baca Fatihah. Baca Fatihah ada nas. Semua ada nas. Nampak? Baca Fatihah ada nas. Baca ayat kursi ada nas.
Satu persatu tuan-tuan, semuanya ada nas-nas di situ tuan-tuan. Sampailah kepada apa? Membaca apa? Dia kata selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua pakat Allahumma salli afdalas salati. Nampak tuan-tuan? Selawat. Ada nas, ada nas. Nampak tuan-tuan? Semuanya situ, semuanya ada nas-nas. Sebab itu ulama-ulama punya hebat dan menghimpunkan satu perkara, maka diamalkan oleh keseluruhan masyarakat tuan-tuan. Ni tuan-tuan, anak pernah pergi satu tempat tuan-tuan, dia berpegang kepada tempat lain. Wallahu alam. Tiba-tiba pada hari itu tuan-tuan, dia jemput kita. Anak tak tahu kat situ dia punya pandangan lain macam kan. Dia jemput kita suruh mula, dia kata. Bolehlah mula. Rupa-rupanya dia orang ni jenis ada kenduri macam tu. Dia kata kan, kenduri. Ingatkan kita baca tahlil. Dia pun rupanya dia orang kenduri, style dia macam mana tuan-tuan? Style dia angkat tangan, baca doa, habis, selesai. Kita pun, dia dah suruh kita, dah amanahkan kepada kita. Dia amanahkan kepada anak tuan-tuan. Tak apalah, mulalah. Dia kata, bolehlah mula, dia kata. Anak pun ila hadrat Nabi Mustafa Rasul Al-Fatihah. Wah, mulalah bisik-bisik tuan-tuan. Bisik, anak tengok lain macam. Anak terus belasah, lalas semua ikut tuan-tuan. Alhamdulillah. Maknanya pulanglah. Dia kata, dia pun bisik-bisik, dia pandangan dia orang wallahu alam. Anak pun tak boleh nak kata apa kan. Ni cara-cara dia orang, maknanya bila mana dilantik kita sebagai leader, suka hati aku nak buat macam mana, kau kena ikut cara aku. Maknanya walaupun mereka berpegang kepada pendapat-pendapat yang lain. Maknanya kita ada hujah-hujah kita ada pendapat-pendapat melalui apa juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita ini mendapat pahala-pahala ganjaran-ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Sekadar itu dulu untuk kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang anda sampaikan membawa iktibar pengajaran untuk kita bersama, lagi meneguhkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah penghujung kepada bulan Syaban. Anda ucapkan kepada tuan-tuan, kullu am wa antum bi khair wa antum tayyibun. Mudah-mudahan segala selama mana kita ini, mudah-mudahan Allah memberi peluang kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menambah baik lagi segala ibadah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan ambil peluang selagi mana Allah memberikan kita kesihatan, memberikan kita kekuatan untuk meneruskan kehidupan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan, ada soalan? Tak ada, kita tutup. Okey. Apa weh? Okey, wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah pertemuan kami, pengajian kami pada pagi ini, ya Allah. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agama-Mu, ya Allah. Kerana ianya akan menjadi amal ibadah kami di alam dunia yang fana ini. Kerana ianya akan menjadi peneman kami di alam barzah sana. Kerana ianya akan menjadi bekalan kami di akhirat sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah keimanan kami, akidah kami, ya Allah, sehingga akhir hayat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil
الأميين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.